Baru-baru ni gempa dekat satu perkampungan yang terletak di Bandar Makassar, Indonesia dengan penemuan 7 janin yang disimpan di dalam Tupperware. Bekas makanan tu, tapi dalam Tupperware tu bukannya dia simpan makanan tau, tapi dia simpan janin dekat dalam Tupperware tu, mat. Kenapa? Untuk apa dan siapa yang buat perkara ni? Jom kita tengok. Pada hari Sabtu bertarikh 4 hari bulan Jun yang lepas, penduduk kampung dekat Jalan Balanturungan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di Sulawesi Selatan, Indonesia kecoh dengan berita penemuan janin dekat rumah milik Bu Nulfah Anugrahwati ataupun lebih dikenali sebagai Bu Ulfah. Bu tu kalau dekat Malaysia ni lebih kurang macam puan or makcik lah. So dalam video ni Kerut akan panggil dia sebagai Cik Ulfah je lah, senang kan untuk korang semua faham kan. Jadi cerita dia macam ni guys, Cik Ulfah ni dengan suami dia yang bernama Pak Syamsul, diorang ada buat 6 bilik ekstra untuk disewakan kepada orang luar. Senang cakap bilik sewa je lah. And then bilik sewa tu terletak betul-betul dekat luar rumahnya Cik Ulfah tu. Kira macam rumah Cik Ulfah tu dengan bilik sewa yang dia buat tu memang tersangat dekat tau. Sebelah-sebelah je. Jadi salah satu daripada bilik sewa Cik Ulfah tu disewa oleh seseorang yang bernama Nita guys. Nita nama dia. Nita ni orangnya perempuan lah. And then Nita ni pula daripada bulan 12 tahun 2021 tahun lepas tak balik langsung dekat bilik sewa tu guys. Kali terakhir Cik Ulfah jumpa dengan Nita ni adalah pada bulan 12 tahun lepas lah. Time tu memang Nita ada jumpa dengan Cik Ulfah untuk bagi tahu yang Nita tu kena balik ke kampung dia tahu untuk jaga mak bapak dia yang tengah sakit. Maka sejak daripada tu biliknya si Nita tu kosong tak berpenghuni sebab Nita pergi balik kampung. And then selepas beberapa hari lepas tu pada bulan 12 tu juga tahun lepas tu Cik Ulfah ada menerima panggilan daripada Nita yang di mana dalam panggilan tu Nita bagi tahu dekat Cik Ulfah yang dia dah tak boleh nak sewa bilik tu lagi sebab dia tak mampu nak bayar bulan-bulan. And dia juga minta Cik Ulfah untuk bagi dia masa sikit lah untuk dia ambil barang-barang dia dekat dalam bilik sewa dia tu guys. Yelah, kau dah sewa bilik, dalam tu mesti ada barang-barang kepunyaan kau kan. Sepatutnya kalau dah tak mampu nak sewa tu, sepatutnya boleh je terus ambil barang kau tu. So kau taklah menyusahkan orang yang bagi kau sewa bilik tu. So bilik tu nanti orang lain boleh sewa dekat situ. Faham kan? Tapi bulan demi bulan Nita tak ambil juga barang dia dekat dalam bilik sewa tu. Sampailah pada 4 hari bulan Jun tu, baru-baru ni lah Cik Ulfah ni memang dah tak sanggup lagi nak tunggu si Nita tu. Dah lama sangat kan, daripada bulan 12 tahun lepas sampai ke bulan Jun tahun ni, dah 6 bulan babe dia tak balik dekat situ. Jadi Cik Ulfah tu dia buat keputusan untuk call Nita and dia suruh si Nita tu untuk ambil barang-barang dia tu semualah pada hari tu juga guys. And then the problem is Nita ni macam degil sikit guys. Dia cakap dia akan ambil barang-barang dia tu semua bulan depan tau. Dia tangguh lagi. Tangguh macam gitu tau. Jadi Cik Ulfah pergi cakap dekat dia lah, kalau kau tak datang hari ni, aku akan keluarkan semua barang-barang kau daripada dalam bilik. And then bila si Nita tu dengar je Cik Ulfah cakap yang dia nak keluarkan barang dia tu kan, nak usik barang dia kan, si Nita pun terus marah Cik Ulfah babe. Siap cakap tak payahlah nak suka-suka hati bongkar barang orang kan. Tapi Cik Ulfah tu peduli apa mat, dah lama sangat ni kan, daripada bilik tu tak berpenghuni, baik dia keluarkan barang si Nita tu semua. And then nanti kalau ada orang lain pula yang nak sewa dekat situ, boleh sewa, boleh masuk terus dekat bilik tu. Dah lah si Nita tu tak ambil barang. Kalau tak ambil barang tapi sewa bilik tu dia bayar lagi, okey lah kan. Cik Ulfah macam tak kisah lagi lah kan. Tapi dah lah tinggalkan barang, sewa pun tak bayar, lepas tu nak tangguh-tangguhkan nak ambil barang sendiri. Memang menyirap lah. So petang tu juga Cik Ulfah pergi buka pintu bilik sewa si Nita tu dengan menggunakan kunci pendua. And Cik Ulfah pun terus mula mengemas barang-barangnya si Nita tu semua. Time tengah-tengah mengemas tu, tiba-tiba Cik Ulfah ni ada terjumpa satu beg galas. Beg yang biasa kita galas dekat belakang tu kan. Beg tu lah yang Cik Ulfah tu jumpa. Jadi masa Cik Ulfah buka beg tu, ada satu bau yang tersangat busuk keluar daripada beg tu tau guys. Dia macam bau belacan tapi lagi busuk daripada bau belacan tau. So bila Cik Ulfah ni dah buka beg tu, dia nampak ada 3 Tupperware bertingkat. Korang tahu tak mangkuk tingkat? Mangkuk yang bertingkat kan? Dia lebih kurang macam mangkuk tingkat tu tapi dia jenis Tupperware yang ada 3 tingkat. And then Cik Ulfah pun selongkar lagi barang dekat dalam bilik tu and dia jumpa satu kotak kasut yang penuh dengan selotip tau. Kau bayangkan kotak kasut tu diselotipkan. Penuh-penuh semua. And then Cik Ulfah pun buka selotip tu semua and then dia buka kotak tu pula and dia jumpa lagi satu Tupperware guys. Cik Ulfah dia cuba beranikan diri dia and then dia cuba untuk buka Tupperware tu guys. Memang bau busuk gila mat bila dia buka je Tupperware tu. And then bila dia tengok lagi kat dalam Tupperware tu, dalam Tupperware tu ada tanah guys. Siap ada bau busuk lagi tau daripada dalam tanah tu tau. Korang boleh bayangkan tak? Dia buka Tupperware and then dalam Tupperware tu ada tanah and then bau busuk keluar. Disebabkan Cik Ulfah tu takut dia terjumpa benda yang pelik-pelik lagi kan. Jadi dia buat keputusan untuk panggil Pak Syamsul untuk tolong dia kemas sekali dekat dalam bilik tu. Time tu dia tak tahu pun dalam tu ada janin guys. So bila Pak Syamsul sampai, Pak Syamsul pun terus masuk ke dalam bilik tu. Kemudiannya Cik Ulfah pun ceritalah dekat suami dia pasal benda yang dia jumpa tadi tu. Ada tanah lah, ada beg lah kan, ada Tupperware lah, apa semua tu
tu kan bau busuk lagi dah. Dia ceritakan semua benda tu kepada Pak Syamsul. Jadi bila Pak Syamsul ni dah dengar cerita bini dia tu pun mula rasa macam tak sedap hatilah kan. Jadi dia pun panggil jiran dia untuk temankan diorang. Yelah in case kalau ada jumpa yang bukan-bukan, at least banyaklah saksi-saksi mata kan. Saksi mata, kau faham kan? Senanglah untuk cerita dekat polis nanti. Sebab dia pun nampak, bukan seorang je nampak tau. Bila je jiran diorang tu sampai, diorang pun sambunglah bongkar barang-barang dalam bilik tu. Yang lagi mengejutkan masa tu, diorang ada jumpa lagi satu bekas makanan, and bila salah seorang daripada diorang buka je bekas makanan tu, korang nak tahu apa dalam isi kontainer tu? Dalam bekas makanan tu ada helaian rambut dengan tengkorak yang kecil tau. Apa lagi mat, Pak Syamsul tu astagfirullahalazim, terkejut mat semua dalam tu. Bila dah jumpa benda-benda pelik macam tu, apa lagi, diorang pun terus call polis untuk maklumkan perkara itulah. Beberapa minit kemudiannya, polis pun dengan pegawai penyiasat daripada Balai Polis Daerah Biring Kenaya pun datang, dan barang-barang dalam rumah tu semua dalam 8 item kalau tak silap Gerul, terus dibawa ke Hospital Bayangkara untuk proses penyiasatan dan autopsi guys. Beberapa hari selepas tu, pada hari Isnin 6 hari bulan Jun, Cik Ulfa ni dihubungi oleh Pak Norman Matasa, Ketua Unit Siasatan Jenayah Polis Biring Kenaya, dan Bu Ulfa tu ataupun Cik Ulfa tu sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Pak Norman tu dekat dia tahu. Okey, perbualan Bu Ulfa ni dengan Pak Norman ni lebih kurang macam ni ni Norman cakap Bu Ulfa, sebelum saya bagi tahu ni, saya nak minta Bu Ulfa untuk tenang dan cuba terima dengan perkara yang saya nak sampaikan ni. Dia suruh terimalah kan. Jadi Bu Ulfa pun cakap, kenapa ya Pak Norman? Apa yang ada dekat dalam bekas makanan tu ya Pak Norman Bu, proses autopsi dah dibuat dan keputusan pun dah keluar. Dalam bekas yang Bu jumpa tu sebenarnya adalah janin bayi, dan jumlah keseluruhan yang kita jumpa ada 7 janin. 7 janin. Mat, kau bayangkan Mat, dalam bekas Tupperware tu 7 janin tau. Dan daripada tulang yang masih tersisa tu, pegawai yang buat autopsi tu dapat anggarkan yang umur janin tu semua adalah antara umur 3 hingga 7 bulan guys. 3 hingga 7 bulan Bila ujian autopsi dah keluar, polis pun mula ambil keterangan daripada Bu Ulfa tu ataupun Cik Ulfa tu tentang detail-detail dan info yang Cik Ulfa ni tahulah pasal si Nita tu tau. Yelah, dah janin-janin tu semua datang daripada bilik si Nita tu kan. Jadi si Nita ni adalah sebagai suspek utama ataupun dia yang lebih tahu pasal berjanin-janin tu kan. Jadi memang polis kena ambil tahulah pasal si Nita tu guys. So Cik Ulfa pun bagi tahu dekat pihak polis yang di mana si Nita ni dah 2 tahun menyewa dekat rumah dia tau. Selama 2 tahun tu Nita ni okey je, baik je pada mata Cik Ulfa tu. Jadi bila dah jadi macam gini, si Cik Ulfa tu dia macam terkejut lah, sebab si Nita ni bukan jenis selalu balik lewat malam ke apa ke kan. Dia pun tak pernah nampak si Nita tu pergi bawa balik mana-mana jantan masuk dekat dalam bilik dia pun. Jadi Cik Ulfa ni dia tahulah Mat, sebab bilik sewa Nita tu betul-betul berdepan dengan bilik rumah dia guys. Jadi dia tahulah aktiviti-aktiviti Nita ni macam mana tau. So apa yang Cik Ulfa bagi tahu dekat pihak polis, yang Nita tu adalah dia macam orangnya yang suka duduk dekat dalam bilik je tau. Dia duduk dalam bilik je, dia malas nak keluar tau. So Cik Ulfa ni tak adalah nak curiga ke apa ke kan dekat si Nita tu. And si Nita ni pun katanya masih lagi belajar dalam bidang farmasi tau. Jadi pada masa 2 tahun yang lepas tu, kes COVID berluasa time tu, and jadi Cik Ulfa pun tahu yang si Nita ni duduk dekat dalam bilik tu sebab dia ada online class. Si Nita tu dia akan keluar bila dia nak ambil barang ataupun dia nak post barang, sebab time tu si Nita ni buat part time jadi dropship menjual barang kosmetik. So Nita ni berumur 29 tahun dan dia masih belum berkahwin, tapi Cik Ulfa tahu dia ada boyfriend yang bekerja dan tinggal dekat Kalimantan. Disebabkan jauh, jadi diorang payahlah nak berjumpa kan. Cik Ulfa pun ada bagi tahu yang dia tak pernah pun nampak badan Nita ni jadi macam mengandung ke, perut besar ke. Memang nampak macam slim je kan. Yelah, kalau orang mengandung kan perut besar. Lepas dah cukup info pasal Nita, pihak polis pun mula mencari di mana keberadaan Nita, dan finally pada hari Selasa 7 hari bulan Jun, 3 hari selepas penemuan janin tu, Nita telah berjaya ditemui dekat Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dan dibawa ke Balai Polis Kota Makassar bagi proses soal siasat yang seterusnya guys. Pada awalnya Nita bagi tahu dekat polis yang janin-janin tu semua adalah milik kawan dia guys. Tapi polis macam curiga lah kan. Kalau betul kawan dia punya, siapa nama kawan dia tu? Kenapa mesti si Nita yang simpan janin tu instead of kawan dia? Sebab kawan dia punya, dia cakap kawan dia punya. Sepatutnya kalau kawan dia punya, kenapa janin tu nak kena simpan dekat dia kan? Bila dah kena asak dengan macam-macam soalan, mungkin Nita ni dah cuak ke apa ke kan, akhirnya dia mengaku yang janin tu adalah janin bayi hasil proses pengguguran daripada rahim dia sendiri guys. Dan maklumat yang paling mengejutkan polis adalah janin-janin tu dia gugurkan daripada tempoh tahun 2012 sehingga 2017. Sepanjang tempoh tu dia gugurkan dekat tempat yang berbeza-beza sebab dia banyak kali pindah-pindah rumah guys. Ada berpindah rendah lah, dan dia gugurkan sendiri secara illegal dengan bantuan pakwa dia dengan cara minum jamu ataupun memasukkan ubat khas ke dalam kemaluannya si Nita tu guys. Tapi
janin-janin tu kan baru jumpa tahun ni kan, tahun 2020 kan. Jadi maksudnya selama ni Nita berpindah randah, dia bawa merata lah kan bekas-bekas yang disimpan janin tu mat kan. Kau kira daripada tahun 2012 sampai 2022, 10 tahun mat disimpan janin-janin tu semua. So dekat sini polis macam pelik tau. Kenapa kau nak kena simpan janin-janin tu semua daripada kau simpan baik, kau tanamkan je janin-janin tu semua kan. So Nita pun bagi tahu dekat pihak polis yang di mana kenapa disimpan benda tu semua. Boyfriend dia dah janji dengan dia yang bila mana diorang dah kahwin nanti barulah diorang akan tanam janin-janin tu semua dekat kampung diorang. Boyfriendnya si Nita tu polis gelarkan sebagai SM. SM tu kira nama singkatan daripada nama panjang suspek lah, nama sebenar dia lah. Kira cuba cari nama sebenar dia tapi tak jumpa tau guys. And boyfriendnya si Nita tu berdasarkan apa yang info Khairul dapat, dia berumur 30 tahun guys. Okey, Khairul ada dapat info tau yang Nita ni dengan SM ni sebenarnya satu kampung dekat Torajan. Diorang ni bercinta pula tanpa persetujuan keluarga. Kira mak bapak masing-masing tak setuju pun diorang ni bercinta. Kira diorang ni rebel lah, rebel ke kan. Asyik sangat bercinta sampaikan diorang boleh terlanjur. Bila dah terlanjur, Nita pun pregnant. Nita pula rasa malulah sebab mengandungkan anak luar nikah kan. Itu yang membuatkan dua pasangan ni buat keputusan untuk gugurkan kandungan diorang tu. Tapi itulah mat, cannot brain 7 kali mengandung tau. Pada Khairul lah kan, first time Nita tu pregnant tu pun si pak ua dia ni dah suruh gugurkan. Pada Khairul lah, masa tu dah terang lagi bersuluh. Perangai si SM ni memang jenis tak boleh pakai lah sebab tak nak bertanggungjawab. Benda kau dah sedap, lepas tu kau tak nak bertanggungjawab, kau nak senang, kau suruh gugurkan. Tak gentle lah man. Kenapalah si Nita ni boleh bertahan sampai 7 kali pregnant man. Aduh, pening juga mat yang tu. Okey, sejurus Nita ni kena tahan, SM pula ditahan dekat tempat yang berbeza iaitu di Kota Bumbu, Kalimantan. Untuk keterangan daripada SM bagi tahu dekat pihak polis yang di mana dia mengaku yang hanya 4 janin je dia dengan Nita dah gugurkan. Yang lagi 3 tu dia tak tahu. Sudah. Disebabkan berbeza keterangan tu, SM dengan Nita diarahkan untuk buat ujian kesihatan mental sekaligus siasatan yang lebih mendalam lah untuk kes ni akan dilakukan nanti. So, sampel DNA daripada janin-janin tersebut juga telah diambil dan dihantar ke Jakarta untuk dilakukan ujian DNA yang yalah macam tak pastikan janin-janin itu semua ada kaitan dengan Nita dengan SM lah. Kalau tak ada lagi mampus mat. Kau bayangkan contoh sekarang ni diorang dah mengaku tau. Diorang dah mengaku yang janin tu diorang punya. Tapi kau bayangkan bila diorang mengaku tapi ujian DNA tu janin-janin tu semua tantang bukan diorang punya. Itu janin siapa mat? Dah petak dekat kepala. Kat situ dah jadi lain mat kes ni. Gila kau. Dalam kes ni kira ada jumpa satu benda yang menarik lah. Sebelum penemuan janin-janin tu semua, Pak Syamsul ni suami kepada Bu Ulfa ni ada mimpi pasal baby tau. Pak Syamsul bagi tahu dekat media yang di mana dia mimpi baby 7 hari berturut-turut. Dia straight mimpi pasal baby tau. Maybe hari pertama tu dia mimpi dukung baby lah, and then hari kedua tu dia mimpi dia tengah gendong baby lah kan, and then dia tengah buaikan baby lah. Memang 7 hari straight dia mimpi pasal baby tau guys. And tak boleh nak sangka gak 7 hari straight dia mimpi pasal baby tu bersamaan dengan 7 janin guys. Dia macam relate Mula-mula tu dia ingatkan bini dia nak mengandung ke, Allah nak bagi rezeki yang bini dia akan mengandung lagi ke apa ke kan. Tapi dia memang tak boleh brain mat. Yang di mana mimpi-mimpi baby tu adalah berkaitan dengan penemuan 7 baby tu guys. Itu yang memang paling dia tak boleh nak brain sangat lah guys. Selepas selesai proses berdasar apa semua tu, ketujuh-tujuh janin bayi telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kelurahan Daya, Kota Makassar pada malam Rabu 8 hari bulan Jun dengan jasa baik pihak pengurusan jenazah dan orang-orang kampung dekat sana tu guys. Perasaan sedih plus geram pun ada tau masa Khairul tengah study pasal kes ni guys. Yelah sedih sebab kat dunia ni punyalah ramai laki bini yang berkahwin dah bertahun-tahun bersusah payah untuk ada anak tapi masih belum dapat anak lagi, masih belum direzekikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. And then diorang tu boleh senang je gugurkan sebanyak 7 kali mat. Kau bayangkan orang lain bersusah payah tapi bila kau ya Allah. And then alasannya sebab malu kalau mak bapak tahu, kalau masyarakat tahu memang malu habis. Kalau macam tu, kalau kau rasa kau malu kan, kau kahwin je lah daripada buat benda-benda macam gitu. Kau kahwin dah, kalau dah mengandung tak dia nak malu apa semualah. Khairul tak nak cakap lebih-lebih lah pasal kes ni sebab Khairul tahu bukan dekat sana je, dekat Malaysia, dekat negara lain pun memang merata sebenarnya kes-kes macam gini tau guys. Tak kira bangsa, tak kira agama, memang bersepah lah kes macam gini. Cuma kita tak tahu je. Cuma benda tu tak kantoi je guys. So andai katalah kita ada yang pernah buat benda yang bukan-bukan ke macam kes tadi tu, selagi ada kesempatan untuk bertaubat, Allah dah tutupkan aib kita ni. Jadi bersyukur dan cubalah untuk berubah guys. Dan kalau misalnya ada yang pernah terbabas dan ada niat untuk gugurkan kandungan kat dalam tu ke ataupun buang baby yang tak bersalah tu, Khairul harap korang fikirlah masa-masa yang buat dosa tu kita tau. Takkanlah kita dah buat dosa yang besar, lepas tu kita nak tambah lagi satu dosa yang besar iaitu dosa membunuh pula. Kau tahu tak gugur tu adalah dosa membunuh. Renung-renungkan
lakukanlah. Sekian from Carol Series. Kalau korang ada any recommendation, jangan segan silu untuk share dekat komen, ataupun korang boleh je direct DM Carol untuk dekat Insta guys. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.